Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam PKP 2.0. Selamat datang ke channel Ayub Ipan, dan pada video kali ini aku akan ceritakan kisah seram yang dialami oleh sahabat aku sendiri, iaitu Afnan. Dan cerita ini berlaku di rumah atuk dan nenek dia di kampung. Baiklah, cerita yang telah diceritakan oleh Afnan ni bermula macam ni. Sebelum aku ceritakan kisah yang aku alami dekat rumah nenek dan atukku tu, aku ingin gambarkan bagaimana sebenarnya rumah atuk dan nenek aku tu. Sebenarnya rumah tu adalah rumah kayu fully, tapi telah direnovate, maka terjadilah separuh simen dan separuh kayu. Iaitu dinding tu simen, dan tetapi lantai di bawah tu maintain sebagai lantai kayu ataupun lantai papan. So rumah tu agak besar, rumah atuk dan nenek aku tu agak besar, dan kami hanya tinggal bertiga saja. Tapi sebelum aku datang ke rumah tu, memang tinggal berdua lah atuk nenek aku tu. So setelah aku datang, tinggal bertiga. Nenek dan atuk aku tu tidur di bilik belah depan rumah, iaitu di pintu masuk rumah, berhampiran di pintu masuk rumah. Bilik tu menghalalah ke arah jalan tar, bukan jalan raya, tapi jalan tar kampung biasa. Tetapi bilik yang aku diami dekat rumah tu, yang rumah besar tu, iaitu bilik di hujung rumah, iaitu di dapur. Daripada ruang lega rumah kayu tu, nak pergi ke dapur kena turun beberapa anak tangga baru akan sampai ke dapur. Maknanya ada 2 level lah rumah tu. So nak pergi ke level dapur kena turun sikit. Di situ lah bilik tempat aku tinggal sementara aku menjaga atuk dan nenek aku. Rumah tu banyak sangat bilik yang tak guna, tetapi hanya 2 bilik sahaja yang digunakan. Okay, kisah yang pertama yang berlaku pada tahun 2019. Masa tu COVID tak datang lagi, tetapi akhir tahun 2019. Pada malam tu aku pergi bermain futsal dengan kawan-kawan dekat bandar sana. Dan selepas main futsal kita orang lepak, makan-makan apa semua kan. Selepas habis semua futsal, lepak-lepak, aku pun bertolak balik ke rumah. Daripada bandar sana nak ke rumah agak lama lah, ambil masa lebih kurang 1 jam. Dan jalan nak balik ke kampung tu pun agak scary, tapi aku dah biasa, so tak ada masalah lah bagi aku. Dan sampailah dekat rumah kat kampung tu almost pukul 2 pagi. Dan balik tu aku mandi-mandi, kemas-kemas barang futsal apa semua, dan get ready lah untuk tidur. Sebelum tidur tu main phone lah. So main phone bla 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 sampailah pukul 3. Around pukul 3 tu aku pun terlelap. Dan tiba-tiba zoom, aku terasa katil yang aku tidur tu bergerak. Dan memang bergerak pun sampai boleh aku tersedar. Maknanya agak kuat lah impak macam mana katil tu boleh bergerak sehingga aku yang kepenatan main futsal pun boleh tersedar. Tak tahulah macam mana malam tu tiba-tiba boleh pula aku berani nak tengok keadaan sekeliling. Apa yang menyebabkan katil bergerak? Nenek aku tolak ke? Atuk tak mungkin. Dan mulalah bermain di fikiran aku, apa benda? Dan tiba-tiba datang perasaan takut. Aku slowly cuba buat relax, sebab aku nak baca ayat kursi, tak nak bagi trouble. Dan aku bacalah ayat kursi slow, dan cuba tidur dalam keadaan takut dan penuh penduka. Okay, itu sajalah gangguan yang pertama. Baiklah, untuk gangguan yang kedua yang aku alami dekat rumah nenek aku tu, juga dekat bilik yang sama. Sebenarnya bilik yang kat bawah tu belum lagi dinding tu direnovate sebagai dinding simen, masih lagi kekal dengan dinding kayu. Dan ada tingkap rumah lama lah kan. Tingkap rumah lama biasalah ada frame kayu dan juga ada cermin kaca. Dan pada waktu malam juga, masa tu tengah main PUBG sampai around pukul 2 dan pukul 3 pagi, tak ingat dah. Tengah main tu, tiba-tiba bunyi tingkap diketuk. Bunyi agak kuat tau. Aku cubalah positifkan diri, mungkin ada dahan-dahan kayu tercampak kena tingkap ataupun buah-buahan. Tapi takkan nak tercampak tiba-tiba kan. Angin tak ada, ribut pun tak ada. Aku pun pelik ni. Tak apalah, abaikan lah. Sambung main PUBG. Sambung punya main. Oh man, dia kacau lagi.
Kali ni lebih kuat dia ketuk. Aku pun apa lagi, ni bukan orang, bukan dahan kayu, bukan buah-buahan yang tercampak, tak ada angin. Habis main PUBG tu, terus naik atas katil, baring. Tiba-tiba perasaan takut dah mula kuasai diri aku dah. Hati dah berdebar dah. Cuba untuk relax juga. Sebab buat tak tahu. Sebab aku tak nak baca ayat kursi terabur. Setelah baca ayat kursi tu, aku pun cubalah tidur. Dengan penuh ketakutan, tidur je macam tu. Okay, dan aku tak beritahu pun nenek aku dan atuk aku pasal benda ni. Aku risau dia orang pun takut. Tapi tak tahulah, mungkin dia orang dah pernah alami kot sebelum ni kan. Jadi itu sajalah pengalaman misteri yang aku alami dekat rumah nenek aku. Tapi ada satu lagi. Pada satu malam tu ada sepupu aku datang. So dia nak teman aku lah jaga atuk dengan nenek aku dekat kampung tu. So pada waktu malam tu, kita orang tak tidur dalam bilik yang kat bawah tu, dekat bilik yang selalu aku tidur tu. Tapi kita orang berdua tidur dekat ruang lega dapur kat bawah tu. Ada ruang tamu kecil situ. So adalah TV, ada sofa. So kita orang tidur kat bawah tu. Aku tidur kat atas kerusi sofa tu, then sepupu aku tidur dekat bawah. Dia letak tilam ke apa, aku tak ingat dah. Aku tidur awal pada malam tu. Then sepupu aku ada beritahu aku, masa tu aku dah tidur, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki orang berjalan dekat ruang lega rumah tu. So lantai kayu, lantai papan, memang mudahlah kita nak dengar bunyi orang berjalan, bunyi sesuatu jatuh dekat lantai tu. Then bukan tu saja yang sepupu aku dengar, tetapi dia juga terdengar bunyi orang bercakap. Seakan-akan orang bercakap, bunyi bisik-bisik macam tu. Dia hanya diam je malam tu. Dia beritahu dia diam je. Dia tak tegur siapa tu, buat apa tu, kenapa atuk nenek tak tidur lagi. Dan aku tanya kenapa tak kejut aku malam tu. Cakap dia tak nak ganggu aku tidur. Kan nanti semua tak tidur terjaga kan. So dia buat diam je, buat tak tahu. Dan agak pelik, sebenarnya nenek dan atuk aku, kita orang dah tolong settlekan dia orang untuk tidur. Kita orang bawa dia pergi bilik depan, tolong tutup lampu apa semua. Dia orang dah tidur nyenyak dah. Takkan atuk dan nenek aku tiba-tiba nak keluar kan. Datang keluar dalam waktu gelap macam tu, lampu tak buka, tiba-tiba bunyi suara orang bisik. Agak pelik. So sepupu aku cakap malam tu dia agak susah nak tidur sebab takut. Dan tapi dia akhirnya tidur lah juga. So itu sajalah cerita yang aku boleh ceritakan, apa yang berlaku dekat rumah di kampung nenek aku. Baiklah, itu saja cerita yang telah diceritakan oleh saudara Afnan kepada saya. Okay, sebenarnya cerita tu bukan aku yang alami, tapi kawan aku yang nama Afnan tu dia cerita macam tu dekat aku. Sebenarnya rumah tu pun aku pernah pergi, pernah bermalam kat sana. Tapi pada malam tu tak adalah aku nak kacau macam si Afnan kena ataupun dengan si sepupu Afnan ni kena pula. Tapi masa aku tidur kat rumah kawan aku tu, rumah atuk nenek dia tu, memang rasalah seram-seram. Sebab belakang rumah tu penuh dengan hutan-hutan, ada kebun apa semua. Bilik yang aku tidur malam-malam tu dengan Afnan pun bilik kayu. So bilik kayu biasalah bunyi siulan angin tolak apa semua, agak seram lah. Tapi alhamdulillah pada malam tu tak adalah kita orang kena kacau. Baiklah, itu saja cerita yang ingin saya ceritakan untuk video kali ini. Terima kasih kerana anda semua sudi lagi menonton video daripada channel Ayub Ipan. Baiklah, itu saja. Jaga diri, patuh SOP. COVID bebas dari Malaysia. Assalamualaikum.